Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan teruskan lagi perbincangan kita pada hari ini, iaitu masih dalam bab pembinaan jati diri dan kewarganegaraan. So, cuma hari ini kita akan teruskan pada perbincangan kita tentang semangat patriotism dan perpaduan. Yang mana setelah kamu mempelajari kursus ini, kamu akan dapat menguraikanlah semangat patriotik dan perpaduan serta kepentingannya. Dan juga kamu dapat menguraikan rukun negara dan kepentingannya. Dan yang terakhir, kamu dapat menguraikan falsafah pendidikan dan kepentingannya. Ya. Baik. Seperti mana yang kita sedia maklum, setiap warga negara kena ada semangat patriotik kepada negara dia lah. Kerana adanya negara. Bila ada negara, maka mulialah bangsa. So, kita ni dikenali sebagai bangsa Melayu. Okey. Kita ni sebagai bangsa Malaysia ataupun rakyat Malaysia. Kita kena ada something, feel ataupun perasaan bangga. Rasa seronok, rasa bahagia kita dipilih ataupun Allah letak kita dalam negara yang disebut sebagai Malaysia ini. Jadi kita kena ada semangat tu. Kan? Kita tak nak, kita ni duk suka tengok Korean kan. Contohnya kumpulan-kumpulan yang terkenal sekarang ni BTS ke Blackpink ke apa kan. So kita suka tu tak apalah, tapi jangan sampai tahap kita mengorbankan jati diri kita sebagai seorang Melayu Muslim, bangsa Malaysia, yang mana kita ada jati diri kita tersendiri kan. Kita ada pakaian tradisional kita ada baju Melayu, kita ada baju kurung. Kita bangga dengan pakaian rasmi kita. Okey. Tanpa menafikan budaya-budaya yang fashion-fashion yang sedia ada pada hari ini. Dan kita tidak bolehlah orang kata mengagungkan fashion-fashion sehingga kita menafikan kebudayaan yang hebat yang ada pada kita sendiri. Ya. Tanpa negara, bangsa tidak akan dikenali. Okey. So, sekarang ni bila kita sebut Malaysia, alhamdulillah seluruh dunia dah tahu tentang Malaysia. Melainkan ada dunia-dunia ketiga yang lain yang mungkin mereka tidak pernah keluar daripada negara mereka, mereka tidak pernah mendengar Malaysia mungkin. Tapi negara-negara besar, Amerika ataupun negara-negara besar yang lain, mereka sedia maklum dan mereka tahu tentang negara Malaysia itu sendiri. Hal ini saya boleh tegaskan apabila saya pergi sama belajar di overseas dulu. Saya jumpa dengan orang-orang di Syria pada ketika itu. Mereka memang mengenali Malaysia. Mereka sebut Malaysia sebagai sebuah negara yang baik. Begitu saya jumpa orang Palestin, saya jumpa orang Iraq dan sebagainya. Mereka memuji-muji negara kita. Dan pada ketika itu mereka mengenali Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir, mantan Perdana Menteri kita kan. Baik. Dan kita wajib sebenarnya mempertahankan negara daripada dicerobohi oleh anasir-anasir yang mampu merosakkan perpaduan bangsa kita ni. Okey. So anasir-anasir ni banyak. Dia kadang-kadang dia masuk melalui pemikiran. Dia tak bawa dah senjata macam dulu Jepun turun ke tanah Melayu. Dia hanya membawa pemikiran ataupun ideologi. Okey, ataupun ism, bentuk-bentuk cara fikir tentang liberalism, pluralism dan sebagainya. Bila bentuk-bentuk pemikiran anasir ni masuk tanpa kita bersedia untuk berhadapan dengan dia, kita akan mudah untuk terpengaruh dengan dia. Okey, sebagai contoh anasir-anasir LGBT sebagai contoh lesbian, transgender, bisexual, okey. So gay. So benda-benda ni kalau kita tidak ada ilmu di sudut agama yang kukuh, kefahaman tentang jati diri, patriotism yang kukuh, maka kita akan mudah mengakui perkara-perkara ini atas dasar logik, orang kata seronok, okey, yang tidak mempunyai arah tujuan dan sebagainya. Okey. Jadi semangat patriotism ini sebenarnya boleh dipupuk dengan beberapa perkara lah. Okey, antaranya melalui rukun negara dan juga falsafah pendidikan kebangsaan. Baik, sebelum kita nak pergi kepada rukun negara, kita nak pergi kepada falsafah pendidikan kebangsaan, kita kena faham dulu apa sebenarnya patriotism itu. Okey. Patriotism ni untuk makluman para pelajar sekalian, dia berasal daripada perkataan
daripada bahasa Greek sebenarnya, iaitu patriotes, yang mana dia membawa maksud fellow countrymen, okey, iaitu rakan senegara, dan patris yang bermakna fatherland ataupun country, atau iaitu tanah air ataupun negara. So tanah air atau negara. Dan kalau kita tengok dia membawa pengertian individu atau kumpulan yang berada di hadapan dalam usaha membela tanah air. So sekarang ni dia ada TikTok. Kita ada TikTok tu. Kita ada Instagram. Kita ada Twitter. Okay, kalau kita perhatikan hari ni TikTok ke, Instagram ke, Twitter ke, kadang-kadang saya tengok tu saya risau. Sebab apa? Banyak dalam kalangan rakyat Malaysia yang menyertakan konten-konten mereka di dalam Insta, Twitter dan sebagainya ni, mereka tidak menggambarkan diri mereka itu sebagai seorang yang berjiwa patriotism. Okey, banyak budaya-budaya asing dibawa masuk dalam medium TikTok, dalam medium Insta, dalam medium Twitter ini. Ini yang kita risaukan sebenarnya. Jadi, sebagai kalau kita perhatikan seorang patriot ini dikatakan sebagai seorang yang cintakan negaranya dan akan membuat apa saja untuk mempertahankannya. So kalaulah ada orang claim dulu ada kejadian sebenarnya yang berlaku di negara seberang, dia orang claim tarian Zapin adalah milik mereka. Apa lagi? Adalah beberapa budaya-budaya Malaysia ini yang mereka claim adalah daripada mereka sendiri. So di situ ada sedikit perbalahan, penghujahan dan sebagainya. Jadi kita pertahankan perkara tersebut. Sama jugalah hari ini bila kita tengok budaya apa orang kata Korea sebagai contoh kan, Barat sebagai contoh dah masuk ke dalam Malaysia ini. So dalam kalangan remaja kita kan, so cara pakai, cara fikir, dia orang dah tak sama cara fikir sama macam orang sebaya saya. Sebab sebaya ataupun umur-umur kamu ni dah terdedah dengan dunia tanpa sempadan. So kamu sendiri boleh berhujah, kamu boleh berbalas-balas orang kata apa, hujahan itu berdasarkan maklumat yang kamu perolehi di hujung jari. Benda ini satu sudut satu benda yang positif, cumanya dia perlu ada batasan, yang mana batasan tersebut adalah ilmu, yang mana ilmu akan memimpin kamu. Adakah boleh ataupun sebaliknya perkara tersebut disebut, dijawab, dipatahkan, dihujahkan dan sebagainya. So dia ada satu elemen yang perlu kita letak, iaitu elemen adab. Elemen adab. Jadi tanpa ada elemen adab ini, maka ilmu yang kita perolehi secara meluas melalui media sosial ini, kemungkinan besar dia akan memberi kembali kepada kita kesan buruk, iaitu sifat ego dan sebagainya lah. Baik. So patriot ini dia membawa maksud apa? Orang yang mempertahankan kebebasan ataupun hak tanah air ataupun pembela negara lah kita sebut. Patriot ni adalah pembela negara. Jadi bila seseorang tu digelar sebagai patriot, dia adalah orang yang cinta kepada tanah air dia. Dan dia akan melakukan apa saja demi tanah air dia. Jadi dia tidak akan melakukan rasuah sekiranya dia sebagai seorang pemimpin. Okay. Kalau dia sebagai seorang guru, pensyarah, dia akan usaha menterjemahkan ilmu yang dia ada itu kepada para pelajar dia dengan sepenuh hati agar dapat diberi kefahaman kepada pelajar-pelajar dia ini tentang kepentingan menyintai negara. Kalau sebelum ni kita belajar tentang perlembagaan tu, so kali ni kita nak terjemahkan kecintaan kita, kefahaman kita dalam perlembagaan yang kita bincangkan sebelum ini itu dalam bentuk perbuatan, iaitu kita sebagai seorang pelajar, kita akan belajar molek-molek, elok-elok dan sebagainya. Kita akan kuasai ilmu dengan baik, dan dengan penguasaan ilmu tersebut kita dapat membina jati diri kita, iaitu menjadi patriot kepada negara kita itu sendiri. Baik. So kalau kita tengok patriotism ni dia konsep, secara konsepnya dia boleh dirujuk sebagai aspek perasaan. Okey. Dan kognitif terhadap sesuatu sasaran seperti identiti negara atau perkara yang bersangkutan dengan negara. So bila ada satu isu tentang negara, macam baru-baru ni pilihan raya, dia ambil tahu
Dia pergi mengundi. Sebab apa? Dia tahu kepentingan dia mengundi adalah untuk memilih kepemimpinan negara agar pemimpin yang dipilih itu kita percaya, bersih, amanah, integriti dan mempunyai semua sifat-sifat positif ataupun mahmudah. Jadi, kalau kita perhatikan patriotism ni dia tak boleh dilihat semata-mata kepada tokoh pahlawan atau wira sahaja. Okay, wira kita tak boleh tengok kepada semata-mata itu. Tapi tokoh-tokoh lain seperti penulis, dia orang juga boleh dikenali sebagai patriotism ataupun patriot. Sebab apa? Mereka ini menulis untuk memberi faham. Cikgu mengajar untuk memberi faham. Menanam sifat patriotism dalam para pelajar dia. Ini juga disebut sebagai patriotism ataupun patriot. Okay? So kami menyedarkan kamu. Inilah sumbangan kami dalam melahirkan patriot-patriot yang lebih hebat selepas ini. Walaupun kamu mungkin masuk melalui pra-diploma, tetapi hasil daripada kelas ataupun ilmu yang telah dikongsikan daripada pihak kami, pensyarah ini, satu hari kamu mampu juga menjadi lebih hebat daripada kami. Okey, baik. So, patriotism ni dia boleh dibahagi kepada dua aspek. Yang pertama adalah value based patriotism, yang mana dia membawa maksud kesetiaan seseorang kepada negaranya disebabkan oleh faktor tertentu yang mana boleh memberi keuntungan dan kepentingan kepada dirinya secara khusus dan rakyat secara umum, seperti pencapaian negara dalam aspek ekonomi dan juga keistimewaan lain yang terdapat dalam negara sesebuah negara. Okey? Jadi yang terdapat dalam sesebuah negara lah. Okey? Baik. So itu yang pertama. So dia setia kepada negara ni atas faktor-faktor tertentu. Okey? Untuk memberi keuntungan kepada diri dia dan kepada rakyat. Okey, ini yang pertama. Yang kedua adalah egocentric patriotism. Dia membawa maksud satu kecintaan dan kesetiaan seseorang terhadap negaranya hanya kerana itu adalah negara dia. Walaupun negara tersebut tak dapat menyumbang sesuatu terhadap rakyat dia, tetapi dia memang cintakan negara dia hanya sebab itu negara dia. Okay. So dia ada dua lah patriotism ni. So kita yang mana satu kan? Tepuk dada, tanya iman lah. So kalau kita tengok pandangan-pandangan cendekiawan seperti Shad, Stark and Levine, dia orang kata pada pandangan mereka, okay, konstruktif patriotism tu dia lebih baik daripada value based dan egocentric. Okay, value based ni berdasarkan kepentingan dan egocentric ni memang dicinta tanpa ada tujuan-tujuan tertentu. Kerana apa? Konstruktif patriotism ni dia merujuk kepada perasaan cinta akan negara berasaskan kesetiaan dan rasional. Okey, so kita nak yang mana kan? Yang ketiga pula konstruktif patriotism. Okey. So kalau kita tengok konstruktif patriotism ni, dia berasaskan kepada apa? Perbuatan seseorang mempersoalkan, mengkritik, memberi buah fikiran kepada kerajaan demi kebaikan bersama dikira sebagai patriotik. Okey, saya pun cenderung kepada pandangan yang ketiga ini. Sebab apa? Ini memberi gambaran demokrasi yang matang. Sebab apa? Kalau kita cinta negara je, dalam keadaan negara ni dipimpin oleh pemimpin yang kleptokrasi ke, nepotism ke, rasuah ke, semua kita terima. Itu masalah juga. Kan? Kalau yang value based tadi, so dia setia ke atas negara dia bila negara dia boleh memberi satu yang memberi kepentingan kepada diri dia. Itu pun tak kena juga. Kan? Jadi kalau tak ada kepentingan yang dia peroleh pada negara dia, dia boleh berpaling tadak. Ini masalah ni. Kita tak nak berlaku begitulah. Jadi, so kalau kita perhatikan, kesimpulan yang kita boleh buat bila kita bincang tentang patriotism ini, dia memang tak dapat dipisahkan dengan apa? Kesetiaan dan kecintaan kepada negara. So,
bagaimana seseorang tu boleh dianggap sebagai patriotism. Okey. Seseorang tu boleh dianggap sebagai patriotik ataupun bersemangat patriotism apabila dia boleh mengorbankan kehendak dia demi kepentingan negara dia. Okey. So dia sanggup menyumbang kepada negara dia walaupun susah kan. Tapi hari ini kita tengok akhir-akhir ni semangat patriotism dalam kalangan mahasiswa ni dia semakin luntur. Sebab apa? Kalau kita tengok kesedaran, penglibatan mahasiswa tentang isu semasa negara, kadang-kadang kurang diambil peduli. So para pelajar hari ni dia ada apa? Pilihan raya. Pilihan raya tu apa? Kan? Kadang-kadang parlimen dengan DUN pun tak boleh nak bezakan dia orang punya bidang kuasa dan sebagainya. Baru-baru ni di Penang hanya pilihan raya di peringkat parlimen. So DUN belum dilakukan. Kan? Jadi kamu para pelajar sekalian tahu tak tentang perbezaan DUN dan parlimen itu? Okey. So ini penting untuk kita semua menghayati semangat patriotik itu supaya kita sentiasa mengambil peduli tentang isu semasa yang berlaku dalam negara kita. Okey. So pentinglah perkara yang disebut sebagai patriotism ini. So antara contoh-contoh yang lain, pasukan beruniform sebagai contoh ramai dah mahasiswa hari ini yang mungkin tidak berminat lagi. Contoh Ksatria ke, Suksis ke, Jepam ke cuma kadang-kadang dia orang minat untuk masuk sebab dia orang ada kepentingan. Bila apply Jepam, apply Suksis akan dapat college. Ini sama value base punya patriotism ni. Kan? So kita tak nak begitu kan. Jadi jenayah yang melibatkan kepentingan dan kedaulatan negara juga dipandang penting lah. So sebahagian mahasiswa pun tak ambil peduli. Dulu macam kes Pulau Batu Putih, okey. Ada juga perairan negara diceroboh dan sebagainya. So kita patut merasa something yang mana negara kita sedang diceroboh, sedang diganyah dengan sesuka hati. Contoh macam parti datang ke dalam Malaysia ini. Jadi kita tengok kan, geng-geng Aceh buka kedai, dan tengok geng-geng Rohingya. Kadang-kadang kita sebagai seorang yang mempunyai nilai patriotism di dalam hati dan jiwa kita, kita akan merasai bahawa macam mana dia orang boleh macam ni? Kenapa macam ni? Kita akan timbul persoalan demi persoalan atas dasar cinta kepada negara. Okey, baik. Dan kalau kita tengok peristiwa pesawat risikan Israel pernah memasuki ruang udara Malaysia pada tahun 2021. So patutnya kita ada rasa something dalam perkara ini yang menunjukkan bahawa kita tidak bersetuju atas dasar perkara itu. Okey, atas apa yang berlaku itu. So, para pelajar yang saya kasih sekalian, patriotism menurut tasawur Islam. Okey, menurut tasawur Islam. Apa pandangan Islam terhadap patriotism ini? Okey. So, apa yang perlu kita fahami bahawa kita sebagai seorang Muslim menyintai tanah air dia merupakan salah satu tuntutan dalam agama. Okey. So, benda ni disebut dalam salah satu hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, ya Allah jadikanlah kami menyintai Madinah seperti cinta kami kepada Mekah atau melebihi cinta kami kepada Mekah. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa apa? Nabi SAW menyintai tanah air dia. Nabi SAW menyintai tanah air. Jadi ini adalah sunnah Nabi SAW untuk kita berasa cinta kepada tanah air kita. Okey. Ada juga kata-kata hukama yang terkenal yang disebut sebagai hubbul watan minal iman. Yang mana bermaksud menyintai negara itu sebahagian daripada iman. So dalam kes ini Ibn Hajar Al-Asqalani mensyarahkan bahawa walaupun kata-kata tersebut tidak ditemui sebagai hadis daripada baginda Nabi SAW, tapi dari sudut maknanya dia membawa maksud yang benar. Okey, kerana baginda Nabi SAW mengamalkannya dalam kehidupan. Jadi perkara ini dinyatakan juga oleh Imam As-Sakhawi dan juga Al-Ajluni. Okey. Jadi
perbuatan menyertai Nabi, menyertai tanah air ni dia merupakan amalan Nabi SAW. So kalau kita tengok antara dalil yang lain, ini dari sudut perspektif Islam, ketika peristiwa Nabi SAW hendak berhijrah ke Madinah, Nabi SAW dia menoleh ke arah Madinah. So dan Nabi SAW kata apa? Wallahi, demi Allah, engkau yakni Mekah adalah sebaik-baik tanah dan tanah yang paling dicintai Allah Ta'ala. Seandainya aku tidak diusir keluar dari engkau, nescaya aku tidak akan keluar. Okey. Jadi ketika nak berhijrah ke Madinah ni, Nabi menoleh ke arah Mekah. Okey. Di situ sikit pembetulan ke arah Mekah. Lalu Nabi sebut perkara tersebut. Okey. Jadi ini menunjukkan bahawa perbuatan Nabi itu menggambarkan bahawa Nabi SAW menyintai Makkahul Mukarramah ketika hendak berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Baik. So ini kalau kita perhati, ini juga fitrah manusia lah sebenarnya. So perasaan itu semestinya ada lah. Kalau kamu nak masuk asrama pun kamu akan terbayang-bayang rumah yang kamu tinggal selama daripada sejak lahir sampailah kamu tingkatan ataupun berumur 12 tahun tersebut. Jadi kesimpulan yang kita boleh simpulkan adalah semangat patriotism ni dia perlu wujud. So dalam setiap diri mahasiswa. So kalau tengok Tun Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri kita, dia mengharapkan agar golongan belia ni boleh mempertahan negara Malaysia ni daripada terjajah dan dijajah oleh orang luar. Jadi kamu sebagai mahasiswa, kamu kena tahu sejarah. Sejarah tentang komunis, sejarah tentang penjajahan British, sejarah tentang banyaklah penjajahan yang lain yang mana kita perlu tahu dan mengambil tahulah dan fahami supaya kita tidak dapat mengulangi peristiwa-peristiwa yang lalu. Sebab tu sejarah ni penting untuk para pelajar sekalian. Kalau kamu tidak tahu sejarah, kamu akan mudah tertipu. Baik. So penting untuk kita menjiwai sejarah. So bila kita fahami dan menjiwai sejarah, maka perasaan faham tentang perjuangan rakyat Malaysia yang terdahulu, so kita akan rasa susahnya untuk mendapat dan mencapai kemerdekaan tersebut. So kalau kita perhatikan juga dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf, penting bila masyarakat ataupun manusia ni dia mengambil tahu tentang sejarah umat-umat terdahulu. So sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Ni dalam surah Yusuf. So pengajaran kisah-kisah terdahulu, kalau kita kisah-kisah terdahulu itu kita tahu dan kita faham, dia akan dapat pengajaran kepada kita. Kita tak akan masuk lubang biawak kali kedua. Okay? Baik. So penting untuk kita faham tentang perkara tersebut. So patriotism dan nationalism. So adakah dua perkataan ini sama? Sebenarnya dia adalah berbeza. Patriotism dan nationalism dia adalah dua benda yang berbeza. Nationalism ini adalah satu ideologi. Okay? Tentang kelebihan bangsa sendiri dan dia berkait rapat dengan unsur-unsur bahasa dan adat. Ras ni bangsa lah. Ras, bahasa dan juga adat. Manakala patriotism dia adalah sentimen cintakan negara dan berkait rapat dengan emosi mempertahankan kedaulatan negara. Institusi politik, undang-undang daripada dicerobohi oleh kuasa-kuasa yang asing. Jadi patriotism ini dia bersifat motivasi, rasional, harapan, pembaharuan semula, kelangsungan hidup, rela berkorban. Jadi itu patriotism. Jadi beza dengan nasionalis ni. Nasionalis ni dia lebih kepada orang kata asabiah lah. Asabiah kebangsaan, asabiah bahasa, asabiah adat. Jadi itu perbezaan patriotism dan nasionalism. Baik. So dalam konteks negara Malaysia, macam mana kita nak terapkan patriotism ni? Okay. So
Dalam konteks negara Malaysia ni, patriotism yang ingin diterapkan, kita hendaklah ada nilai-nilai berikut. Barulah kita boleh dinilai sebagai patriotism. Yang pertama sekali, kita berbangga sebagai rakyat Malaysia. Okey, sebab yalah, kita pergi tempat lain pun tetap hujan batu di negara kita juga lebih baik. Kan? Yang kedua, bersemangat setia negara. Okay, kita setia kepada negara kita. Kita ada kepakaran, kita sumbang kepada negara kita. Okay. Dan taat kepada raja, taat kepada perlembagaan, berani mempertahankan kedaulatan. So, apa lagi yang ketiga? Bersemangat kekitaan. Okay, kita mesti ada rasa semangat kekitaan itu. So, tolak ansur dan sebagainya. Okay, bekerjasama, tolong menolong. Yang keempat, kita ada disiplin. Okay, disiplin. Okay, dan yang kelima, kita mesti berusaha dan produktif. Okay, baik. So, bagaimana apa halangan-halangan dalam kita nak semai semangat patriotism di dalam kalangan rakyat Malaysia ni? So, bila kita nak buat benda baik, memang lumrahnya akan ada halangan. Itu memang fitrah. Nak buat benda baik ada halangan. Nak bangun subuh ada halangan. Ya kan? Kalau sekarang ni musim apa? Piala Dunia kan. Itu halangan-halangan dia lah. Okey, tidur lewat itu halangan. So, ada beberapa halangan yang akan dilalui oleh masyarakat dalam menyemai patriotism ini. Yang pertama, bila ada sifat individualism ataupun selfish ataupun ananiah dalam bahasa Arabnya. Okey. So dia pentingkan diri. Dia tak penting kepentingan negara, orang lain dan sebagainya. Dia penting diri dia sahaja. So dia nak semua dia didahulukan, kepentingan diri dia yang didahulukan, kepentingan negara itu kemudian. Okey. So benda macam ni, kalau sifat individualism ni wujud, bila berlaku peperangan satu hari nanti, kemungkinan na'udzubillah min zalik, maka dia orang yang pertama yang akan melarikan diri terlebih dahulu. So sikap ini bahaya. Okey. So yang kedua, era globalisasi dan liberalism. So globalisasi, dunia tanpa sepadan, liberalism merujuk kepada apa? Negara tanpa sepadan. So dengan situasi perdagangan bebas, budaya asing, situasi ini yang menyebabkan apa? Lahir budaya asing yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Malaysia itu sendiri. Okey. So berlaku monopoli dalam ekonomi sebagai contoh. So kedaulatan negara akan tergugat. Yang ketiga apa? Sikap prasangka lah. Okey. Dia prasangka, dia rasa dia suka melabel orang, dia tak ada bukti yang kukuh dan sebagainya. So dia sangka buruk dengan orang. Okey. So hari ini dengan kebanjiran media sosial, apps kan, WhatsApp, Telegram, Facebook, Insta, Twitter, TikTok. Ini semua adalah media-media yang berlakunya proses fitnah memfitnah dan sebagainya, prasangka demi prasangka dan sebagainya. Tambahan pula, mereka tidak semak dulu sebelum mereka menyebarkan perkara tersebut. Ini satu masalah yang besar yang menyebabkan terhalangnya semangat patriotism itu diwujudkan dalam kalangan masyarakat Malaysia itu sendiri. Yang keempat, apa cabaran dia? Sentimen perkauman. Okey, masih lagi ada kumpulan etnik yang mementingkan dia punya kaum dia tersendiri. Okey, berlakunya pemisahan fizikal tempat kediaman sebagai contoh. Okey, ada pula kalau bos dia bangsa lain, tak nak ambil bangsa lain dalam dia punya sektor pekerjaan dan sebagainya. Okey, ini semua perkara-perkara yang kita tak nak sebenarnya. Baik. So, bagaimana cara nak mengatasi halangan-halangan ini? So, dalam proses kita nak memberi kesedaran tentang patriotism ini, kita ada beberapa perkara. Sebab kita kena faham bahawa patriotism ni adalah tunjang dalam menjamin keutuhan, keharmonian dan juga kedaulatan negara. Jadi, untuk capai kepada proses perpaduan ini, pembinaan bangsa ini, yang bermaruah ni, dia bergantung kepada menjadikan patriotism itu sebagai agenda utama lah dalam negara kita.
So yang pertama sekali macam mana cara dia? Kita kena perkasakan pendidikan. Okey, melalui pendidikan. Kita ada sekolah macam universiti. Ini proses saya menyemai patriotism kepada kamu sebenarnya. Okey. Perbincangan kita kena luaskan lagi. Okey. Ah, kenalkan tokoh-tokoh sebagai contoh macam baru ni cerita Mat Kilau dan sebagainya kan. Okey, perjuangan-perjuangan Tok Janggut, Datuk Maharaja Laila, Datuk Sagor sebagai contoh, Long Jaafar, Lieutenant Adnan, Panglima Saleh Selempang Merah, Syed Syed Al-Hadi, Datuk An Jaafar. So ini semua antara benda-benda yang kita boleh gunalah. So mewujudkan kos setia negara. Okey, so itu pun salah satu juga cara mengenalkan asas-asas patriotism dalam satu jangka masa yang panjang. Yang kedua, kegiatan belia. So kita buat program belia. Okey. So kalau kita tengok berdasarkan statistik sehingga kini lebih 51,000 anggota pasukan simpanan Angkatan Tentera Sukarelawan 51,000 hanya 8.8% daripada China, 6.6% daripada India dan 6.6% lagi daripada kaum-kaum yang lain. Jadi benda-benda ni kita tak nak. Kita kalau boleh kita nak bangsa-bangsa ni turut serta dalam pasukan simpanan Angkatan Tentera ni supaya di situ dapat menanam dan menyemai sifat patriotism itu sendiri. Baik. So yang ketiga, media massa lah. Media massa kena mainkan peranan penting. So baru ni cerita Mat Kilau, cerita Sarjan Hassan, cerita Bukit Kepong, Lieutenant Adnan, perlu banyak lagi lah. Mungkinlah dalam kalangan kamu nanti, kamu teringin nak jadi pengarah filem kan. Kamu boleh fikirkan tentang perkara-perkara tersebut. So kegiatan sukan, seni, budaya, ini pun penting. So bola sepak, badminton, hoki. So kita buat untuk jana patriotism itu dan menyatukan rakyat. Baik. So seni budaya sebagai contoh. Perlu kita kena perkasakan perkara-perkara ini. Dan yang terakhir sekali adalah usaha kerajaan dan juga NGO itu sendiri. Yang mana kena ada satu penguatkuasaan, kena ada peraturan. Okey, so bila ada program patriotik punya program kena bagi pelepasan supaya ketua-ketua jabatan ini dapat memberi faham kepada pekerja-pekerja dia. Okey. So bulan kemerdekaan sebagai contoh. Mengibar Jadu Gemilang sebagai contoh. So program kesukarelawanan pun penting juga. Jadi saya rasa mungkin itulah sedikit yang boleh saya share tentang semangat patriotik dan juga perpaduan ini. Pada pertemuan akan datang nanti kita akan sentuh juga tentang rukun negara dan falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi itu sahaja untuk pertemuan kita pada hari ini, insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.